Assalamualaikum dan selamat pagi, salam keluarga Malaysia. Dan bersama saya Carol Hafiz Yunus untuk hari berikutnya, dan hari ini merupakan hari keempat bagi minggu pertama mesyuarat kedua penggal ke-5 Parlimen ke-14 bagi tahun 2022 langsung dari Parlimen. Semalam sudah kita bawakan kepada anda membawa tumpuan kepada beberapa perkara, antaranya berkaitan perumahan, keuangan dan juga kandungan-kandungan terkandung dalam Netflix dan sebagainya. Namun hari ini kalau kita melihat kepada aturan urusan mesyuarat, banyak lagi persoalan-persoalan penting yang dibawakan oleh ahli Dewan Negara untuk ditanyakan kepada kementerian-kementerian tertentu. Dan kalau kita melihat satu persatu antara tumpuan, untuk soalan pertama adalah berkaitan dengan keuangan, di mana Tuan Insinyur Muhammad Nasir bin Hashim meminta Menteri Keuangan menyatakan adakah kementerian akan menetapkan nilai pertukaran ringgit Malaysia dengan US dollar ataupun USD bagi menstabilkan ringgit melihat kepada keadaan semasa, ketidakstabilan mata wang negara dan sebagainya. Dan berikut soalan kedua adalah berkaitan dengan soal pendidikan orang asli, di mana persoalan ini akan diajukan oleh Datuk Aziz bin Sitin kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar bagi menyatakan apakah kemajuan pendidikan dicapai oleh masyarakat orang asli suku kaum Negrito yang terbahagi beberapa kelompok, dan juga berapakah bilangan dan pencapaian pendidikan masyarakat orang asli ini yang masih lagi menuntut di sekolah rendah, di sekolah menengah dan juga pelajar orang asli bagi lepasan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia, dan juga di peringkat diploma, ijazah dan sebagainya. Dan kita akan nantikan dan juga kita akan bawakan kepada anda jawapan yang akan diberikan selepas ini. Dan seterusnya persoalan berkenaan dengan pendidikan juga, tapi dalam soal teknologi dan juga inovasi, di mana Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi diminta oleh Datuk Nicole Wong Xiao Ting bertanyakan berkenaan dengan apakah usaha kementerian terkait dengan meningkatkan minat pelajar terhadap sains dan teknologi serta status Malaysia bagi Taklimpix tahun 2022. Dan sedikit berkenaan dengan pertanian, ini persoalan yang ditanyakan kepada Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi daripada Datuk Syamsuddin bin Haji Abdul Ghaffar. Ada dua perkara yang ditanyakan di sini. Yang pertama, selain kelapa sawit, apakah usaha pihak kerajaan melonjakkan penghasilan komoditi-komoditi lain yang berpotensi menjana pendapatan rakyat dan negara? Dan yang kedua, kenapa industri hiliran kelapa sawit yang tinggi nilai tambahnya tidak begitu berjaya sehingga hari ini? Baik saudara, antara lain tumpuan yang kita akan bawakan kepada adalah soal bekalan ayam, perumahan dan sebagainya, termasuklah isu gangguan seksual kalau kita melihat kepada aturan nombor 6. Baik, selain anda boleh menyaksikan kami di TV1 dan juga saluran berita RTM, anda boleh ikuti kami secara penstreaman langsung di rtmklik.rtm.gov.my palang RTM Parlimen, dan juga di rtmparlimen.rtm.gov.my, dan juga melalui aplikasi RTM Klik yang anda boleh muat turun melalui aplikasi di telefon anda, Apple App Store, Google Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Tiga pautan ini kami bawakan kepada anda untuk anda lebih mudah menonton kami tidak kira di mana anda berada. Dan hari ini merupakan hari Khamis, 11 Ogos 2022, dan pastinya kita akan bawakan kepada anda, dan baca doa sudah pun selesai ketika ini. Kita terus saja ke Dewan Negara untuk sesi perbahasan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli-ahli yang berhormat, suka saya hendak memaklumkan bahawa hari ini adalah hari terakhir bagi kempen pemberian dos penggalak yang disediakan kepada semua ahli-ahli yang berhormat bertempat di Dewan Bankuet Parlimen Malaysia bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Saya amat mengalakkan dan berharap ahli-ahli yang berhormat semua dapat memanfaatkan kempen pemberian dos penggalak ini. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dipersilakan soalan yang pertama, Yang Berhormat Senator Tuan Mat Nasir bin Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, Bank Negara Malaysia, ya, BNM, merupakan pihak berkuasa tunggal yang mengeluarkan mata wang ringgit yang sah diperlakukan di Malaysia dan berperanan menentukan dasar melibatkan kadar pertukaran ringgit. Pada masa ini, kerajaan melalui Bank Negara Malaysia ataupun BNM
tidak bercadang untuk menambat ringgit kepada dolar Amerika Syarikat. Kerana langkah itu mempunyai risiko dan penggantian atau dengan izin trade-off yang besar. Ini bermakna ianya bukan satu dasar yang terbaik untuk ekonomi Malaysia. Seandainya tambatan ini dilaksanakan, Malaysia perlu mengikut sepenuhnya dasar moneteri negara yang mata wangnya menjadi rujukan atau asas bagi tambatan ringgit. Contohnya, jika ringgit ditambat kepada dolar Amerika Syarikat dan seandainya keadaan faedah rizab persekutuan meningkat sebanyak 325 mata asas ini atau 3.25% secara keseluruhan pada 2022, maka kadar dasar semalaman atau OPR perlu dinaikkan pada kadar yang sama meskipun Malaysia berada pada tahap pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi yang berbeza daripada Amerika Syarikat. Dalam hal ini, Malaysia akan menghadapi kekangan untuk menetapkan dasar moneteri dan rakyat pula terpaksa menanggung kos pembiayaan yang tinggi walaupun keadaan ekonomi negara kita tidak sama seperti di Amerika Syarikat. Sekiranya langkah tambatan tersebut dilaksanakan, ia perlu dilengkapi dengan langkah kawalan modal bagi mengelakkan pengaliran keluar modal. Namun begitu, tindakan ini akan menjejaskan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Tuan Yang Di-Pertua, kadar pertukaran ringgit yang fleksibel pada masa ini merupakan satu dasar yang penting bagi mengimbangi keperluan untuk menyerap kejutan luaran dengan kepentingan untuk menyokong aktiviti ekonomi domestik. Meskipun dalam keadaan pasaran kewangan dan kadar pertumbuhan ekonomi global yang tidak menentu. Sehubungan itu, kerajaan menerusi BNM akan sentiasa memastikan keadaan pasaran kewangan yang stabil dan lancar dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan kecairan yang mencukupi serta pasaran yang berdaya tahan dan mendalam untuk mencegah ketidakstabilan nilai ringgit. Pemantauan berterusan juga dilaksanakan oleh BNM untuk memastikan keadaan yang teratur dalam pasaran pertukaran asing dan mengelakkan turun naik yang ketara dalam kadar pertukaran ringgit. Sehubungan itu, kerajaan akan terus menguruskan risiko-risiko perkembangan domestik dan luaran dan BNM juga bersedia menggunakan instrumen dasar operasinya bagi memastikan keadaan yang teratur dalam pasaran pertukaran asing untuk mengelakkan turun naik yang ketara dalam kadar pertukaran ringgit. Saya juga ingin menekankan di sini bahawa kekuatan mata wang sesebuah negara juga bergantung kepada asas-asas ekonomi yang kukuh. Pada asasnya, ekonomi negara kekal di landasan yang kukuh, disokong dengan permintaan domestik dan luaran yang teguh serta harga komoditi global yang kukuh. Kesemua ini telah dicerminkan oleh KDNK negara pada suku tahun pertama ini yang meningkat sebanyak 5% dan dijangka terus berkembang lebih baik pada suku kedua insya-Allah. Terima kasih. Soalan tambahan? Soalan tambahan saya, apakah faktor-faktor luaran lain yang dijangka akan menyebabkan nilai ringgit terus merosot selain daripada faktor pengukuhan dolar US? Terima kasih Yang Berhormat kerana soalan tersebut. Tuan Yang Di-Pertua, nilai ringgit yang menurun, kalau kita lihat nilai ringgit telah menurun sebanyak 6.5% berbanding dolar sejak awal tahun ini sehingga Ogos sebenarnya adalah sejajar dengan pergerakan mata wang serantau dan juga negara maju. Ini adalah kerana pada tempoh yang sama, pelbagai mata wang yang lain pun telah menyusut berbanding dengan Amerika Syarikat pada kadar yang lebih tinggi. Ini termasuk negara-negara jiran kita, juga negara-negara di Asia seperti Korea yang telah jatuh sebanyak 9%, Euro, UK, Jepun dan juga negara-negara lebih dekat seperti Filipina. Faktor-faktor luaran yang menyebabkan nilai ringgit merosot ini sejajar dengan kebijakan mata wang yang utama dan serantau yang lain adalah seperti berikut. Pertamanya, peningkatan mendadak dalam tekanan inflasi. Terutamanya di Amerika Syarikat. Kita dapat lihat bahawa kadar inflasi di Amerika Syarikat telah naik lebih kurang 9%. Dan ini mendorong pihak Fed serta beberapa bank pusat yang lain untuk meningkatkan kadar dasar dengan lebih pantas yang boleh menjurus kepada persekitaran kewangan global yang lebih ketat. Kenaikan ini dapat dilihat bukan sahaja di Amerika Syarikat yang telah menaikkan 75 mata asas kepada 2.5 contohnya. ECB pun telah naik, Australia, New Zealand, Republik Korea, Filipina, Kanada dan Malaysia
Malaysia juga telah menaikkan sebanyak 25 mata asas, tapi masih lagi rendah berbanding dengan negara-negara lain dan masih lagi rendah berbanding dengan kadar OPR sebelum pre-pandemic COVID-19. Jadi faktor kedua, seperti yang semua yang berhormat sudah sedia maklum, ialah keadaan geopolitik di Rusia dan Ukraine. Dan ketiga pula adalah kelembapan ekonomi China. Ini adalah kerana China ini, negara China adalah rakan dagangan utama negara kita, dan polisi COVID yang begitu konservatif di negara China telah kesekatan yang ketat telah menyebabkan rangkaian bekalan pun agak terganggu, dan ini yang mengakibatkan juga salah satu sebab. Namun begitu, Tuan Yang Dipertua, kadar pertukaran ringgit berbanding mata wang rakan perdagangan Malaysia ini tidak terlalu terkesan. Terima kasih. Soalan tambahan. Datuk Dominic. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih kepada YB Menteri penjelasan yang telah diberikan. Tetapi pada pandangan saya ialah ringgit dilihat lemah bukan sahaja berbanding dengan dolar Amerika, dan juga seperti 17 tahun dulu kita berbanding dengan dolar Singapura, kita RM2 Malaysia RM2.20 dan sekarang RM3.20, dah naik RM1. Memang kita faham pelbagai faktor luaran termasuk acuan geopolitik mempengaruhi nilai ringgit. Tetapi kita pun dengar banyak pakar ekonomi mengatakan ringgit tidak mempunyai pemangkin untuk melonjakkan dalam jangka masa yang terdekat. Oleh itu, dengan sini saya mohon YB Menteri nyatakan secara izin, direct to the point, bila agaknya ringgit akan kembali gagal dalam nilainya. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin memaklumkan kepada Tuan Yang Dipertua, saya tidak ada dengan izin crystal ball. Saya pun tidak dapat menyasarkan ringgit dalam 3 atau 5 tahun. Kalau saya boleh, saya tak duduk di sinilah. Ya. Tetapi kalau kita lihat prestasi ringgit ni, seperti yang saya sebut tadi, perlu dilihat secara menyeluruh. Ya, dan bukan saja dibandingkan dengan mata wang dolar asing ataupun dengan mata wang Singapura. Saya boleh, kalau diberi masa, memberi lebih pencerahan mengenai perbandingan ringgit dengan Singapura. Nilai ringgit yang menurun sebanyak 6.4% seperti yang saya sebut tadi dalam tempoh Januari hingga Ogos tahun ini sebenarnya adalah sekali lagi saya nak menyebut sejajar dengan pergerakan mata wang serantau. Kalau kita lihat penyusutan kita di serantau ini dan juga di dunia di antara 2.2% dan 14.8%. Jadi pengukuhan dolar Amerika Syarikat ini bukan saja pada tahun ini, tapi pada tahun-tahun sebelum ini juga berbanding dengan mata-mata wang asing yang lain. Dan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat, itu adalah salah satu sebab. Sebabnya ialah keadaan ekonomi global, keadaan inflasi yang lebih tinggi, keadaan di situasi di geopolitik di Rusia dan Ukraine, situasi di China dan sebagainya. Dan tetapi apa yang kita dapat lihat juga, ringgit ini kita perlu menilainya dari segi ekonomi, fundamental, dengan izin fundamental of our economy. Pada kadar pertumbuhan yang begitu tinggi 5%, kalau kita lihat KDNK kita adalah pada tahap yang telah lebih daripada KDNK sebelum ini, dan insya-Allah ya esok ada pengumuman mengenai KDNK suku kedua, dan ini akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih kukuh. So yang pentingnya adalah kita fokus kepada fundamental kita dengan izin, fundamental ekonomi kita, dan ini akan memberi refleksi dengan izin reflection kepada nilai mata wang ringgit. Terima kasih. Datuk Jeffrey. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Minta Yang Berhormat Menteri menyatakan apakah langkah-langkah kerajaan dalam meminimumkan impak daripada langkah pengetatan monetary yang agresif oleh Reserve Persekutuan Amerika Syarikat. Terima kasih Yang Berhormat. Itu soalan yang bagus. Kerajaan seperti saya sebut tadi menerusi BNM ataupun Bank Negara Malaysia, terus kita melaksanakan langkah-langkah yang komprehensif dan juga proaktif untuk menghadkan impak daripada langkah-langkah pengetatan ataupun the tightening monetary policy dengan izin yang agresif, terutamanya di Amerika Syarikat dan juga di negara-negara Eropah yang maju. Dan kita dapat lihat pada pasaran kewangan domestik dan juga financial intermediation dengan
izin. Antaranya termasuk apa yang kita lakukan di sini ialah kita memelihara kestabilan kewangan domestik melalui pelaksanaan dasar monetary kita berhemat, ya, dan keduanya kita meminimumkan pendedahan hutang kerajaan persekutuan terhadap risiko turun naik pertukaran mata wang melalui kita buat penetapan had luar pinjaman luar negeri. Kita punya hutang dalam mata wang asing ialah kurang daripada 3%, sebenarnya 2.5%. Kita juga memastikan seperti yang saya sebut dalam soalan pertama tadi, memastikan dasar pertukaran fleksibel kekal menjadi barisan pertahanan pertama Malaysia. Ini untuk menyerap kejutan luaran dan pada masa yang sama memastikan aktiviti pinjaman domestik ini terus disokong. Keempatnya kita nak mengekalkan kekukuhan reserve antarabangsa dengan izin our international reserve. Pada masa ini international reserve kita adalah pada tahap 109 bilion US dollars, dan kita dapat lihat ini penting terutamanya memastikan pelarasan kadar pertukaran ringgit yang teratur, terutamanya semasa tempoh aliran modal ni yang besar dan juga tidak menentu. Yang terakhirnya kita mesti memastikan institusi perbankan Malaysia kekal berdaya tahan terhadap risiko luaran dan domestik ni melalui amalan pengurusan risiko kita yang mantap. Terima kasih Datuk. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Utama Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan, di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Datuk Aziz bin Sitim. Terima kasih Datuk Seri Ketua. Selamat pagi, salam sejahtera, dan soalan saya nombor 2. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Aziz Sitin yang mengemukakan soalan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar melalui Jabatan Kemanjaran Asli, JAKWA, bersama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi telah berjaya menjalinkan pelbagai usaha yang menyeluruh serta kerjasama strategi secara berkala. Bagi sesi persekolahan tahun 2022 merujuk kepada pelajar orang asli dari suku kaum Nagrito berdasarkan data aplikasi pengkalan data maklumat, sehingga Mei 2022 seramai 464 orang pelajar di peringkat sekolah rendah, manakala seramai 256 orang pelajar di peringkat sekolah menengah. Berdasarkan rekod keputusan Lembaga Peperiksaan Malaysia tahun 2022 pula, seramai 26 orang murid orang asli suku kaum Negrito telah menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia pada tahun 2021. Seramai 11 orang layak mendapat sijil, 6 orang layak mendapat penyataan dan 9 orang tidak layak mendapat sijil ataupun penyataan. Daripada jumlah tersebut, seramai 9 orang pelajar dari Kelantan dan Pahang telah berjaya ditempatkan di Kolej Komuniti Jeli, Kolej Komuniti Raub, Kolej Komuniti Manjung dan Kolej Komuniti Greek. Pelajar-pelajar ini telah ditawarkan program sijil fashion dan pakaian, sijil pembuatan kasut dan kraf kulit serta sijil servis kenderaan ringan. Dalam usaha meningkatkan jumlah pelajar orang asli ke Institut Pengajian Tinggi, JAKWA telah bekerjasama dengan pihak Jabatan Pendidikan, Politeknik dan Kolej Komuniti bagi menempatkan pelajar orang asli melalui laluan khas ke program CJ di Kolej Komuniti dengan pembiayaan pendidikan daripada JAKWA. Sebagai contoh, pada tahun 2021, seramai 74 orang pelajar secara berkelompok telah diterima, masuk dan ditawarkan dalam pelbagai bidang merangkumi sijil fashion dan pakaian, sijil teknologi maklumat, sijil servis kenderaan ringan dan sijil servis kenderaan ringan. Perintis pendidikan bagi lokasi terpencil bermula dengan program khas pendidikan komuniti setempat. Guru-guru terpilih akan mengadakan pengajaran pembelajaran PDP di lokasi yang dikenal pasti seperti di Prohas Aring 5 yang mempunyai seramai 54 orang murid orang asli sebelum pelajar ini masuk ke Institut Pendidikan Arus Perdana. JAKWA melalui KPLB sentiasa komited dalam memastikan pembangunan pendidikan masyarakat orang asli dapat dipertingkatkan dan akan terus menikmati manfaat dalam bidang pendidikan sejajar dengan masyarakat Arus Perdana. Sekian. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Menteri menjawab. Suku kaum Negrito ni sebenarnya cuma 6,800 orang saja di negara ini berbanding dengan masyarakat orang asli yang seramai 206,000.
Jadi selama 60 tahun lebih kerajaan telah membimbing masyarakat ini, tetapi dari segi impak kemajuan itu sangat rendah. Saya mencadangkan supaya JAKWA ataupun melalui KPLB menyediakan satu plan pembangunan sosial-ekonomi yang khas bagi masyarakat ini. Dan sudah maklum masyarakat ini sangat tertinggal kalau berbanding dengan masyarakat lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Betul. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Aziz. Saya memang akui bahawa masyarakat Negrito yang terdiri daripada Jahai, Kensiu, Lanoh, Kintok, Kintak, Batik dan Madrid merupakan adalah pelajar yang golongan mereka ini tidak ramai. Tetapi mereka ini memang agak ketinggalan, khususnya Batik umpamanya yang berada di dalam kawasan saya sendiri, dan kita membuat sebenarnya cuba secara latih tubi yang benar-benar. Tetapi walau bagaimanapun saya pernah melawat secara ad hoc ke Kensiu, didapati bahawa masyarakat Kensiu ini cuba sebaik mungkin untuk menaikkan taraf kehidupan mereka. Dan saya sendiri telah hadir ke tempat tersebut dan melihat bagaimana mereka belajar. Dan mereka ini merupakan, saya tengok berdaya cukup berinisiatif tinggi. Bagaimanakah mereka nak mempertingkatkan dari segi pendidikan. Dan kita akan cuba sedaya upaya. Sebab itu kita mewujudkan berbagai-bagai rangkaian untuk memastikan masyarakat orang asli ini dapat diteruskan peningkatan, tidak termasuk dalam golongan Negrito saja yang terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang dalam golongan Negrito, tetapi kita juga terdapat 97 buah sekolah kebangsaan yang menempatkan 100% masyarakat orang asli, manakala terdapat 2 buah sekolah menengah khas untuk murid orang asli di negeri Perak dan negeri Kelantan. Sebab itu kita terdapat juga sebuah pusat intelek yang pelajar untuk orang asli di Kuala Lumpur yang ditubuhkan sebagai persediaan pelajar orang asli untuk ditempatkan di sekolah asrama penuh. Maknanya saya meletakkan bahawa pendidikan ini memberi keutamaan dalam agenda kita untuk menyelesaikan permasalahan untuk membangunkan masyarakat orang asli. Dan di tempat saya sendiri telah kejayaan yang begitu tinggi apabila kita ambil daripada kawasan Parlimen Cameron Island, diletakkan di dalam Lipis, di sebuah sekolah yang ditempatkan kebanyakannya orang asli, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Lumpur. Mengikut rekod 2021, 18 orang pelajar telah berjaya, yang mana salah satu daripadanya straight A. Yang saya katakan 18 ini mendapat 5A sehingga 8A. Daripada beberapa orang pelajar ini, 18 yang berjaya. Maknanya kita tidak meminggirkan masyarakat orang asli ini dari segi pendidikan itu sendiri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Betul. Ada soalan tambahan? Semakin memandangkan semakin ramai di kalangan anak-anak orang asal telah pun berjaya di dalam akademik dan kerja. Adakah kerajaan tidak berasrat untuk mewujudkan satu pertubuhan untuk menghimpunkan mereka yang berjaya ini supaya mereka akan menubuhkan bakti kepada masyarakat orang asal? Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Betul. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Bala Subramaniam. Sebenarnya kita telah menghimpunkan mereka ini. Dan mereka ini kita jadikan mereka sebagai idola kepada pelajar-pelajar lain. Dan kita masukkan di penempatan-penempatan supaya mereka-mereka yang berjaya ini memberi penjelasan kenapa perlu pentingnya dari segi pendidikan untuk demi menjamin masa hadapan mereka. Dan ini telah kita lakukan secara skala. Dan setiap masa kita akan membawa mereka ini ke tempat-tempat masyarakat orang asli ini. Supaya mereka ini dijadikan sebagai ikon, dijadikan idola kepada masyarakat asli yang lain. Sebab itu saya nyatakan bahawa kesedaran masyarakat asli dari segi pendidikan dah agak tinggi. Tidak lagi seperti dahulu. Sebab itu mereka sekarang ramai yang berjaya. Kadang-kadang kita malu melihat mereka keputusan yang baik jika dibandingkan dengan masyarakat luar. Baru-baru ini, kehadiran beberapa pelajar orang asli bertemu dengan saya kerana mereka telah ditawarkan secara terus oleh MARA untuk belajar di luar negara. 1, 11 straight A, 2,
9 straight A, dan mereka meminta dua daripadanya minta menjadi doktor, dan kita telah terima untuk menghantar ke luar negara, dan satu minta sebagai membuat akaun. Saya sendiri yang membuat penyerahan kepada MARA untuk mereka melanjutkan pelajaran ke luar negara. Dan Yang Berhormat Menteri sendiri melancarkan untuk masyarakat asli beberapa orang yang akan belajar ke luar negara keseluruhan daripada seluruh negara kita. Maknanya saya nyatakan tadi, mereka telah jauh meningkat menuju ke hadapan dari segi pendidikan masyarakat asli ini. Terima kasih Datuk Seri Yang Bertuah. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Mohamad, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, di atas jawapan yang saya kira amat jelas sekali. Seterusnya saya menjemput Datuk Nikel Wong Xiao Ting. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Seri Yang di-Pertua, melalui Dasar Sains Teknologi dan Inovasi Negara Destin 2021-2030 dan Rangka Kerja 1010 MySTIE, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi sentiasa melaksanakan pelbagai program dan aktiviti bagi meningkatkan minat pelajar di dalam bidang sains dan teknologi di dalam bentuk aktiviti pembelajaran secara bukan formal. Bermula pada tahun 2018, MOSTI menganjurkan Minggu Sains Negara bertujuan untuk mewujudkan kesedaran, menanamkan minat, membudayakan dan seterusnya mengaplikasikan maklumat atau pengetahuan STI di dalam kehidupan seharian. MSN ini dilaksanakan secara tahunan dengan penlibatan pelbagai agensi di bawah MOSTI, agensi kerajaan yang lain dan syarikat swasta. Bagi tahun 2022, MSN diteruskan secara atas talian dengan tema merakyatkan sains, menginsankan teknologi berdasarkan 7 bidang fokus keutamaan, iaitulah yang pertama, kesihatan planet, yang kedua, kimia dan bioteknologi, yang ketiga, kegunaan aman nuklear, yang keempat, inovasi sosial, yang kelima, kejuruteraan, yang keenam, nanoteknologi dan yang terakhir, angkasa. Program ini akan dilaksanakan pada setiap bulan bermula daripada April sehingga Oktober 2022 dengan sasaran akhir seramai 1.5 juta orang pengunjung. Walau bagaimanapun, setakat ini kita telah mencapai sasaran 1.5 juta orang ini. Dan kita jangka sebelum daripada Oktober kita akan dapat capai 2 juta orang pengunjung. Ini menunjukkan indikator yang positif kepada pelaksanaan program Minggu Sains Negara yang dilaksanakan. Selain itu, MOSTI melalui pelbagai agensi di bawahnya seperti Pusat Sains Negara, Planetarium Negara, Yayasan Inovasi Malaysia dan Akademi Sains Malaysia telah melaksanakan program jangkau luar dan dalam di seluruh negara. Selaras dengan tema kejutaan pada bulan ini, Pusat Sains Negara sedang melaksanakan pertandingan Humanoid Robot Competition HRC 2022. Peringkat kebangsaan yang mana ia terbuka kepada pelajar IPT, Persatuan Robotik dan golongan belia berumur 18 tahun ke atas. Pusat Sains Negara turut melaksanakan pelbagai program lain bagi meningkatkan minat pelajar terhadap STI. Antara aktiviti pembelajaran secara informal yang dilaksanakan adalah menerusi galeri pameran sains interaktif, iaitu 16 galeri pameran interaktif hands-on dan berkonsepkan pembelajaran STI seperti akuarium pameran hidupan air tawar, Science Valley, galeri cutting edge dan pelbagai lagi. Berhubung dengan soalan Yang Berhormat berkenaan dengan Malaysia Techlimpik 2022, Malaysia Techlimpik adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh Malaysia Research Accelerator for Technology and Innovation atau MERANTI di bawah MOSTI. Program Malaysia Techlimpik memfokuskan kepada merancangkan agenda STI negara melalui experiential learning untuk melengkapkan pembelajaran STEM. Program ini juga menggalakkan pelibatan pelajar dan belia di semua peringkat umur, jantina dan bangsa untuk menyertainya bagi melahirkan modal insan yang berbakat, kreatif dan mahir. Techlimpik yang julung-julung kali dilaksanakan telah mensasarkan pelibatan seramai 1 juta belia berumur 7 hingga 30 tahun. Sehingga kini sukacita saya memaklumkan bahawa pelaksanaan Techlimpik telah mencapai jejak digital Techlimpik sebanyak 17 juta orang secara atas talian. Itu saja, Yang Berhormat. Soalan tambahan? Soalan tambahan saya. Soalan tambahan.
Datuk Dominik juga. Terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua. Memang terima kasih kepada Timbalan Menteri penjelasan yang telah diadakan. Tetapi soalan tambahan saya adalah dari segi perspektif pendidikan. Memang kita tahu peringkat sekolah sekarang tak ada lagi UPSR, tak ada lagi PT3. Oleh itu, Kementerian Pendidikan nampaknya sekarang telah menekankan bahawa perkembangan minda. So, soalan saya ialah, adakah Kementerian mengguna pakai pemansuhan kedua-dua peperiksaan awam ini tersebut dalam perkembangan dan penerapan terutamanya sains, teknologi, inovasi kepada pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah di negara kita? Terima kasih. Terima kasih. Seperti mana yang saya sebut dalam jawapan awal tadi, bahawa peranan MOSTI di dalam meningkatkan minat terhadap sains dan teknologi adalah secara bukan formal. Manakala tanggungjawab formal adalah diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi nak tambahkan bukan formal, tak maksudnya perkembangan minda. It's informal ni, but now it's more on mentally. Terima kasih. Dan melalui pelbagai program yang kita rangka di bawah Kementerian Sains Teknologi bagi meningkatkan minat pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, pelbagai program telah dilaksanakan di bawah Kementerian MOSTI, yang mana pada 9 Ogos yang lalu, hari Selasa, Yang Berhormat Menteri telah memberi jawapan berkaitan dengan perkara yang sama, berkaitan dengan menggalakkan set minda inovasi. Soalan daripada Datuk Dr. Nelson telah dijawab panjang lebar berkaitan dengan pelbagai program-program yang kita laksanakan bagi meningkatkan minat pelajar dan dalam mengukuhkan ekosistem, memperkasakan penggunaan teknologi, inovasi di semua peringkat pelajar, aspek pemikiran computational, pemikiran reka bentuk tabiat, pemikiran kejuruteraan melalui program-program yang dirangka di bawah MOSTI, seperti melalui pewujudan Makers Lab, ruang reka yang dilaksanakan oleh Yayasan Inovasi Malaysia. Itu saja respon saya. Soalan tambahan saya. Baru-baru ini ada ibu bapa yang tidak dapat beli tiket di Pusat Sains Negara kerana urus niaga hanya tunai. Tiada sistem cashless. Bilakah nak adakan cashless payment untuk tiket di Pusat Sains Negara? Sekian. Terima kasih. Sebenarnya pihak kementerian sangat prihatin tentang aduan oleh ibu bapa tentang kaedah pembayaran di kaunter tiket di Pusat Sains yang sebelum ini semata-mata melalui kaedah tunai saja. Maka kerana itu langkah telah diambil sejak beberapa bulan yang lalu bagi membolehkan kaedah secara cashless tanpa tunai diperkenalkan. Dan sukacita ingin saya memaklumkan bahawa program pembayaran pembelian tiket secara cashless ini telah bermula secara rasmi semalam pada 10 hari bulan Ogos 2022 di Pusat Sains Kuala Lumpur, dan untuk Pusat Sains Utara di Kedah akan bermula mulai 1 September. Terima kasih. Ada soalan lain? Tak ada. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Amzad bin Muhammad, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, di atas jawapan yang diberikan. Seterusnya saya menjemput Datuk Samsudin bin Haji Abdul Ghaffar. Tak ada ya? Tak ada, kita pergi pada... Boleh jawab ya? Sujari. Tak boleh. Ahli-ahli yang berhormat, oleh kerana menteri ada, boleh minta seorang wakil untuk soalan ini? Saya? Boleh? Okey. Boleh.
Soalan pinjang nombor 4. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Datuk Seri yang dipertuturkan mengizinkan saya untuk memberi sikit jawapan agar saya dapat beri penjelasan kepada Dewan Negara tentang isu-isu agri-komoditi di bawah kementerian saya. Terima kasih Senator Pinjam. Alhamdulillah pada anggota Dewan Negara, soalan ini adalah mengenai soalan Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi yang menerajui 6 komoditi dalam kementerian kita, iaitu sawit, kayu kayan, getah, koko, kenaf dan juga pepper. Jadi ini 6 komoditi yang di bawah seliaan Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Jadi untuk pengetahuan semua ahli Dewan Negara, waktu COVID 2 tahun yang lepas, kementerian ini yang menerajui komoditi-komoditi yang saya sebut tadi telah mencatatkan pertumbuhan peningkatan pendapatan kepada negara sebanyak hampir 50%. Kita mencapai daripada tahun 2021 kita mencapai 204 bilion keseluruhan pada tahun iaitu 50% lebih tinggi daripada tahun 2020. Itu saya nak tekankan. Dan saya juga mengambil peranan yang penting dan komited dari segi memastikan bahawa agri-komoditi negara ini akan terus memacu penambahan ekonomi pada negara, dan ini juga terjadi pada tahun 2022. Jadi untuk ketika ini sawit saja telah menunjukkan peningkatan suku pertama sebanyak 52%, dan getah telah menunjukkan peningkatan juga dalam suku pertama sebanyak 48%. Jadi ini menunjukkan bahawa industri getah, sawit dan juga yang lain-lain juga menunjukkan prestasi yang meningkat. Jadi apakah usaha-usaha kementerian untuk memastikan bahawa agri-komoditi ini terus memacu penjanaan ekonomi negara? Mereka tertakluk kepada dasar agri-komoditi negara yang meneraskan 5 prinsip, iaitu prinsip kemampanan, produktiviti, penjanaan nilai, pembangunan pasaran dan kerangkuman sektor agri-komoditi. Jadi apa yang kita fokuskan di sini, nak tahu bagaimana usaha-usaha kementerian untuk memastikan bahawa ada peningkatan dari segi pendapatan daripada agri-komoditi yang lain. Berteraskan dengan 5 prinsip ini, kita membuat pembangunan pemasaran yang mana kementerian telah jelajah sebanyak 16 negara dalam 4 bulan untuk membawa produk-produk kita, komoditi kita kepada negara-negara yang berpotensi tinggi, iaitu negara di Central Asia, Asia Tengah, untuk negara-negara yang punya populasi yang tinggi, untuk memastikan bahawa pasaran kita akan meningkat di negara-negara ini. Dengan adanya population yang tinggi di negara ini, maka kita akan dapat membuat pasaran yang lebih tinggi dan lebih permintaan dari negara ini. Jadi ada lagi perkara-perkara lain yang telah kita juga laksanakan dari segi machinization dan sebagainya. Saya berhenti dulu ya Datuk Seri Betul, mungkin soalan tambahan akan dapat dijawab lagi. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Silakan. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya nak rujuk kepada yang A, Yang Berhormat Menteri. Selain daripada sawit, tadi ada Yang Berhormat Menteri sebut pasal kenaf. Jadi saya nak tahu apa yang terjadi kepada Lembaga Kemajuan Kenaf Negara. Satu, dan yang kedua, di mana projek kenaf ni berjaya di negara kita. Terima kasih. Sebab dia merupakan kenaf ni dia ganti kepada tembakau. Jadi orang dulu tembakau, Datuk Seri, sekarang ditukar jadi kenaf. Jadi ini penting untuk kita tahu. Terima kasih. YB Senator, ya, kenaf ini satu komoditi yang meningkat di bawah permintaannya dalam seluruh negara. Dalam program MyAce yang kita adakan dalam pada ujung bulan 26 hingga 28 Julai yang lepas, kita telah dapat membuka pasaran baru. Nigeria, sebuah negara Afrika, telah menandatangani MOU untuk memberikan 1 million hektar tanah untuk tanam kenaf di situ. Dan juga di Indonesia, mereka menawarkan 70,000 hektar tanah untuk menanam kenaf di situ. Kerana mereka melihat ada potensi industri kenaf ini yang akan dibawanya teknologi dari Malaysia. Dari segi pengolahan teknologi kenaf,
Malaysia amat terkedepan. Jadi kenaf ini dia adalah sejenis fiber yang mana ianya telah kita mampu mengolahkan kepada bahan-bahan pembangunan rumah, membuat rumah, material untuk rumah, tiles dan sebagainya. Jadi inilah teknologi yang kita akan bawa dan dikenal dalam negara kita. Kita tanam di utara di Perlis adalah untuk pembenihan. Di situ pasal cuacanya panas. Dan juga di Kedah kita ada tanaman kita di Kedah dan juga satu lagi juga di Pahang yang terbesar. Jadi oleh kerana tanah ada menjadi isu untuk kita untuk memastikan bahawa penawaran kita kepada pasaran kenaf ini kita amat terhad kerana untuk pengeluaran huluan kita terhad kerana tanah-tanah yang kita ada tidak menanami kenaf. Jadi sebab itu kementerian mengeksplor atau mempelopori untuk membuat persefahaman dengan negara luar yang mempunyai tanah di dalam negara mereka yang bersedia untuk membuat industri kenaf dengan mereka. Kita menggunakan cara ini untuk memastikan bahawa raw material atau bahan-bahan mentah daripada kenaf ini akan cukup untuk kita memenuhi kehendak pasaran dunia. Terima kasih. Soalan tambahan. Datuk Ridwan. Okey. Terima kasih Datuk Seri Timbalan yang di-Pertua. Malaysia antara pengeluar minyak sawit atau kelapa sawit terbesar di dunia, dan dalam mengatasi isu peningkatan kos minyak masak sawit ini, kerajaan perlu ada fasiliti yang lengkap di setiap rantaian penghasilan minyak masak sawit, terutamanya kilang penapis minyak masak. Jadi soalan saya, berapakah jumlah dan adakah kementerian akan menambah bilangan kilang penapis minyak masak milik GLC atau Bumi Putra bagi mengimbangi harga minyak masak sawit yang berada di pasaran? Terima kasih. YB Senator, ketika ini kita ada mempunyai sebanyak 65 refinery dalam negara kita. Dan ini telah mencukupi sebenarnya untuk mengolah minyak sawit, crude palm oil yang dapat kita keluar dan kita hasilkan dalam negara ini. Refinery ini telah yang kebanyakannya adalah di bawah estate management yang besar-besarlah seperti Samdabi, IOI dan sebagainya. Jadi untuk mengenai harga dan mengenai adanya banyak lagi refinery ini ketika ini tidak menjejaskan lagi sebenarnya. Jadi sekiranya kita sekarang menggalakkan untuk kita berkembang di bahagian hiliran, iaitu membina factory-factory oleochemical. Oleochemical ni adalah factory-factory atau kilang-kilang yang boleh mengolahkan daripada sawit mentah kepada produk-produk bukan makanan seperti kosmetik, seperti deterjen dengan izin. Jadi palm oil ini satu komoditi yang sangat versatile. Yang macam-macam kita boleh buat daripada makanan dan juga dan bukan makanan. Jadi kita praktis dalam penanaman sawit, pengurusan sawit ini adalah zero waste. Zero waste, dan termasuk juga kita buat biomass dan juga biodiesel daripada sawit, minyak sawit ini. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih Menteri. Saya ingin mengambil kesempatan kehadiran YB Menteri pada pagi ini nak tanya berkaitan dengan produk koko. Sebab saya ada mendengar kementerian ada bercadang dan berhasrat untuk menjadikan Langkawi sebagai hub coklat. Jadi apa perkembangan terkini? Terima kasih. Terima kasih. YB daripada Langkawi ke? Oh, Kedah. Okey, alhamdulillah untuk koko memang kita telah mengenal pasti tempat untuk membuat galeri koko atau museum koko yang memang dalam perancangan dan insya-Allah akan dalam pembinaan. Koko juga sama seperti komoditi yang lain, permintaan pasaran itu tinggi. Kita tak mampu untuk menjadikan bahan mentah kerana ketidakcukupan tanah untuk ditanam di peringkat huluan. Tapi apa yang kita buat adalah kita menjadi pusat pengisar koko
yang keempat di dunia, mana kita import koko daripada Ghana, dari Ivory Coast dan sebagainya. Di Tanjung Pelepas kita ada grinding hub. Jadi di situ kita grind, kita kisar koko itu dan kita reeksport balik. Jadi itulah aktiviti utama. Jadi di Langkawi itu insya-Allah kita akan teruskan projek Museum Koko, kalau saya tak silap namanya, yang akan mereka banner di situ insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haja Zuraida Kamarudin, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Puan Nuraini binti Idris. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Soalan saya nombor 5. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator yang bertanya. Tuan Yang di-Pertua, pada mulanya saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Senator Datuk Haji Ahmad bin Datuk Ibrahim dari Parti PBB GPS Sarawak yang telah mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara baru-baru ini pada hari Isnin 8 bulan Ogos. Tahniah Senator. Untuk jawapan, bermula 23 Jun 2022, Penguatkuasa di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna telah melaksanakan pemeriksaan OPS ATM melibatkan barang kawalan seperti A itu ayam, T telur dan minyak masak sebagai secara harian di setiap peringkat rantaian pembekalan dan pengedaran. Tujuannya adalah untuk memastikan keberadaan bekalan adalah stabil dan tiada isu berkaitan kegiatan sorok barang kawalan dan keperluan harian di pasaran selaras dengan kempen anti sorok yang dilancarkan pada awal tahun ini. OPS ATM ini juga bertujuan memastikan harga yang dijual bermula 1 Julai 2022 tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan kegusaran kepada masyarakat dan bagi mengekang peniaga yang tidak beretika daripada mengambil keuntungan secara tidak munasabah ataupun tidak berpatutan. Kementerian ini juga telah melakukan pelbagai usaha di bawah bidang kuasa kementerian ini untuk menangani masalah kekurangan bekalan ayam dan telur di pasaran. Dan antara langkah yang telah diambil adalah seperti berikut, iaitu A. Menjalankan pemantauan ke atas 20 syarikat pengeluar ayam berdaging utama yang merangkumi 3 syarikat integrator dan 17 syarikat non-integrator. Pemantauan ini dilakukan bagi mengesan lebih awal risiko-risiko gangguan bekalan ayam pedaging di peringkat pengeluaran supaya tindakan sewajarnya dapat diambil bagi memastikan bekalan ayam di pasaran sentiasa stabil. B. Membuat unjuran pengeluaran ayam dilakukan setiap bulan bagi membolehkan kementerian merangka plan tindakan sewajarnya sekiranya dijangkakan akan berlaku kekurangan bekalan ayam di pasaran. C. Melakukan pemeriksaan harian bagi memantau kedudukan bekalan dan keberadaan ayam dan telur di setiap rantaian pengedaran iaitu di peringkat pengeluar, pemborong dan di peringkat peruncit. D. Mengeluarkan arahan kepada peruncit untuk memperbaharui stok bekalan yang ada di premis masing-masing dan menghubungi pemborong dan pengeluar jika stok mereka jatuh ke tahap pasanan semula ataupun reorder limit. Dan E. Sebagai kementerian yang bertanggungjawab untuk memastikan bekalan ayam dan telur kembali stabil, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna akan terus mengadakan sesi libat urus bersama pemain industri dan agensi-agensi kerajaan yang terlibat bagi mengenal pasti punca dan mencari kaedah penyelesaian yang adil dan kondusif bagi memastikan isu kekurangan bekalan telur ayam ketika ini dapat diatasi segera di seluruh negara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan.
Okay, terima kasih YB Menteri di atas jawapan yang jelas tadi. Soalan tambahan saya, pada bulan Jun yang lepas, YB Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa bermula 1 Julai tahun ini kerajaan tidak lagi memberi subsidi di bawah skim kawalan harga keluarga Malaysia kepada para penternak ayam. Jadi soalan saya, bagaimanakah pemberhentian subsidi kepada penternak ayam, terutama yang kecil dan sederhana, dapat memastikan para penternak ayam ini dapat terus memberikan bekalan ayam yang mencukupi untuk keperluan rakyat untuk jangka masa panjang? Terima kasih. Ya, sebenarnya Yang Berhormat, subsidi ini diteruskan sehingga 31 bulan Ogos ini, bukan sehingga Jun. Sebenarnya pada mulanya memang sehingga bulan Jun, tapi dipanjangkan kepada penghujung bulan Ogos ini. Subsidi ini diteruskan. Sebab itu kita masih dapat mengekalkan harga maksima yang telah ditetapkan 1 kilo ayam di seluruh Semenanjung, RM9.40 1 kilo. Di Langkawi berbeza sedikit dan Sarawak dan Sabah ada juga perbezaannya kerana mengambil kira harga logistik, pengantaran transport dan sebagainya. Tapi Yang Berhormat, kami di peringkat Jawatankuasa Pasukan Jihad Inflasi dan kenaikan kos harga ini sekarang sedang berbincang sebelum penghujung bulan ini bagaimana melangkah ke depan selepas tamatnya subsidi ini pada penghujung bulan ini, ya, untuk kita memastikan nombor satu, harga di peringkat runcit yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna akan kita pastikan di tahap yang mampu dibeli, iaitu harga tidak mencecah terlalu tinggilah. Dan kita mendapati di pasaran sekarang banyak tempat sudah menjual murah daripada RM9.40. Yang terjejas pengeluar ayam ada. Memang oleh kerana sistem ini kita laksanakan terlalu lama, mengawal harga ayam ini di peringkat ladang, ternakan ayam, peringkat borong dan peringkat runcit. Walaupun ada subsidi daripada kerajaan, memang kita tidak menafikan ladang-ladang ayam terkesan. Ya, dalam makluman saya ini yang saya ada lebih 80 ladang ternakan ayam yang kecil-kecil lah, kecilan terpaksa tutup kerana mereka tidak mampu dengan kos mereka sudah naik, akan tetapi mereka terpaksa diminta untuk menjual dengan harga yang ditetapkan yang tidak mampu mereka jual. Jadi itulah kesan kepada mereka. Sebab itu kami merayu kepada pengguna kat sana. Kita memang nak harga murah, tapi jangan lupa the entire ekosistemnya sebenarnya, Tuan Yang Dipertua, dengan izin, kita mesti faham kerana di rantaiannya tadi memang ada yang terkesan. Yang terkesan ni pengeluar. Sebab itu kami di Kabinet NEP dalam advokasi kepada pengguna, marilah kita bersama-sama memahami sebenarnya situasi ini. Jangan kita terlalu nak taksub minta harga di peringkat runcit ini murah saja, sebab kalau tidak kita akan menjejaskan sama sekali industri ayam ini. Terima kasih. Soalan lain, silakan. Terima kasih Pertua. Saya ingin mendapat penjelasan sejauh mana keberkesanan fungsi pegawai pemantau harga di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ini dan memantau perbuatan pemanipulasi di waktu ini. Sila. Sememangnya kita ada penguatkuasaan, ya. Kita ada 2,200 anggota penguatkuasaan yang memantau, dan juga mereka ini dibantu oleh yang kita panggil PPH, pegawai pemantau harga, yang kita ada 999 kesemuanya di seluruh negara. Dan baru-baru ini kita dibantu oleh belia-belia, Majlis Belia Malaysia, tampil ke depan melalui satu program kolaborasi bersama Kementerian Belia dan Sukan. Mereka sudah bersama juga untuk memantau
harga di pasaran. Itu harga runcit, harga dan sebagainya. Tapi yang berhormat menjurus kepada manipulasi. Memang baru-baru ini kalau yang berhormat sudah ada kenyataan dikeluarkan oleh MyCC, ya, Malaysia Competition Commission, ya, menyatakan dapatan siasatan mereka yang telah juga diumumkan oleh CEO-nya baru-baru ini jelas menyatakan peringkat awal ini temuan mereka dalam kajian ada manipulasi, dikatakan berkenaan dengan bekalan ayam, sebab kos sebenarnya production cost, kos pengeluaran ayam ni 70-72%-nya adalah berkaitan dengan dedak ataupun makanan ayam. Di situlah harga dimanipulasikan. Jadi bekalan dimanipulasikan. Jadi saya tak boleh nak terlalu detail ataupun teliti dalam hal ini kerana masih ada prosedur-prosedur tertentu yang perlu dilalui oleh MyCC ini dalam siasatan mereka. Tapi buat masa sekarang sebab mereka MyCC sudah memberi secara umum kenyataan di media baru-baru ini, setakat itulah saya boleh kongsikan. Dikatakan di sini ada 5 buah syarikat yang mengimport makanan ayam ini yang komponen yang besar sangat kepada kos pengeluaran ayam ini. Jadi itu sebuah besar sekarang kami letak kepada MyCC dulu, ya, yang berhormat. Terima kasih. Yang Dipertua Datuk Seri, dengan izin. Yang Berhormat Datuk Seri Alex, berapakah bilangan premis yang telah diperiksa? Bilangan kes yang telah diambil tindakan dan berapakah nilai rampasan sepanjang tempoh Ops ATM ini? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Senator. Dalam masa sejak bulan Julai ke 10 Ogos ini, ya, baru tahun 2022 ini, dalam operasi ATM tadi, ayam, telur dan minyak masak, kita dapati memang kita telah memeriksa 18,034 premises telah diperiksa seluruh negara. Sebab itu saya telah memberi tahu tadi kita ada 2,200 anggota penguatkuasaan dibantu dengan PPS dan kita ada 72 ECC yang kita panggil Enforcement Command Center di seluruh negara. Sebab itulah kita dapat memeriksa sebanyak itu premises dalam masa yang telah saya sebutkan tadi. Dan dalam masa itu siasatan kita ada 304 kes, ya, sama ada aduan dan sebagainya ataupun kita dalam pemeriksaan kita terjumpa masalah. 304 kes berkenaan dengan ayam, 39 kes, telur 265 kes. Jadi nilai rampasan kedua-duanya RM41,099. Ya, kita buat rampasan, ada kesalahan. Dan kesalahan itu pelbagailah, Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat nak lebih lagi, nanti saya boleh sampaikan maklumat yang lebih secara bertulis. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna, di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Susun saya menjemput Yang Berhormat Datuk Ras Adiba binti Muhammad Razi. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Ras Adiba Razi. Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, izinkan saya untuk mengalu-alukan kedatangan rombongan pensyarah dan pelajar dari Kolej Vocational Pertanian Cino Maran. Mereka sekarang berada di bilik taklimat untuk melihat secara langsung persidangan dan negara. Terima kasih Tuan Sri Yang Tua. Tuan Sri Yang Tua, Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan KPKT bertanggungjawab dalam menyediakan perumahan yang berkualiti, kondusif dan mampu dimiliki untuk kumpulan sasar
termasuk golongan rentan seperti orang kurang upaya OKU. Dasar Rumah Mampu Milik Negara telah menggariskan keperluan untuk menyediakan konsep rumah yang mesra OKU dengan menerapkan piawaian spesifikasi reka bentuk sejagat ataupun dengan universal design seperti tempat letak kenderaan OKU, lift mesra OKU dan suis atau plug capaian OKU. Kini untuk makluman Dewan, kita mempunyai kurang lebih 611,168 OKU di seluruh negara. Bagi memastikan orang kurang upaya ini mendapat memiliki rumah, KPKT telah menetapkan supaya 1% daripada jumlah keseluruhan unit program perumahan rakyat PPR diperuntukkan kepada warga OKU. Terkini terdapat sejumlah 156 projek PPR yang mengandungi 98,196 unit rumah di seluruh negara, di seluruh Malaysia. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 980 unit rumah disediakan untuk pemilikan OKU dengan pengisian sebanyak 809 unit, 82% dan berbaki 173 unit ataupun 18%. Detail pemilikan rumah ini juga Datuk Seri Yang Pertua ialah melibatkan rumah PPR tadi yang saya sebutkan tadi, PPAM, rumah perkhidmatan awam, Prima dan juga di bawah SPMB. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi meningkatkan accessibility rakyat khususnya golongan B40 dan M40 termasuk OKU mendapatkan pembiayaan bagi memiliki rumah pertama di bawah program pemilikan kediaman HOPE, KPKT telah memperkenalkan inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia, satu biaya yang terdiri daripada 3 skim, iaitu skim rumah pertamaku SRP di bawah Cagar Masa Berhad, skim jaminan kredit perumahan di bawah Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad, skim Rent to Own ataupun Rent to Own RTO di bawah Prima. Bagi menyokong HOPE, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa Majlis Pelancaran HOPE pada 15 Julai 2022 telah mengumumkan inisiatif pemilikan rumah keluarga Malaysia ataupun satu miliki yang melibatkan pemberian insentif pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat. Yang pertama, bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah, insentif yang diberikan pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Dan yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1 juta, insentif pengecualian stamp ialah sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang dipersempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Terima kasih, Datuk Seri Yang Pertua. Soalan tambahan? Terima kasih, Datuk Seri. Saya nak tanya Timbalan Menteri. Tadi kita tahu sekarang ni sebenarnya peratusan OKU di negara kita adalah yang mendaftar dengan JKM adalah 600,000, tetapi di bawah WHO 12 hingga 15% OKU sesebuah negara itu negara pemastartin adalah OKU. Jadi di Malaysia dalam 49 juta sebenarnya. Jadi soalan saya, adakah kementerian akan meminda mana-mana akta yang berkaitan untuk pastikan standard perumahan kebangsaan 2019 yang dikeluarkan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia yang menggariskan piawaian spesifikasi reka bentuk sejagat dalam reka bentuk bangunan dan komponen kemudahan sokongan diwajibkan bagi semua projek perumahan di negara ini, serta apakah tindakan yang bakal diambil kepada kontraktor dan pembina yang tidak mematuhi standard ini. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Seri Yang Pertua. Terima kasih Yang Amat Datuk Ras Adiba yang saya kira merupakan pejuang keluarga atau masyarakat Equia di negara kita ini. Tahniah kita berikan sekali lagi. Datuk Seri Yang Pertua, sebenarnya penetapan piawaian spesifikasi berkaitan reka bentuk perumahan untuk orang kurang upaya telah digariskan dalam Standard Perumahan Kebangsaan 2019 yang dikeluarkan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB yang dilancarkan bersekali dengan dasar perumahan mampu milik negara di bawah Kementerian Perumahan Kerjaan Tempatan. Spesifikasi ini masih relevan untuk diguna pakai dalam setiap pembangunan perumahan. Justru buat masa ini tiada keperluan untuk meminda garis panduan ini. Namun demikian,
pihak kementerian akan sentiasa mengkaji keperluan-keperluan di bawah mana-mana akta di bawah kementerian, terutamanya yang melibatkan OKU bagi memastikan penambahbaikan kepada perkhidmatan ini. Kerajaan akan sentiasa menambah baik dasar dan garis panduan sedia ada bagi memastikan semua golongan termasuk golongan OKU turut disantuni dalam penyediaan bekalan perumahan kepada mereka. Kementerian bertanggungjawab bagi memastikan pemaju Datuk Seri Yang Bertuah Yang Berhormat juga kontraktor mematuhi syarat yang ditetapkan melalui Akta OKU 2008 Akta 685 dan Standard Perumahan Kebangsaan 2019. Pihak berkuasa tempatan juga akan memastikan perincian keperluan OKU dipatuhi dalam setiap kebenaran merancang dan tidak akan diluluskan sekiranya mereka tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Di samping itu, kontraktor ataupun pemaju boleh dikenakan tindakan denda atau sebanyak RM50,000 apabila melakukan kesalahan dan boleh dipenjara 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali kalau tidak mematuhi peraturan yang telah pun kita tetapkan. Di samping itu mereka juga akan didenda RM1,000 setiap hari andai kata kesalahan itu masih diteruskan. Terima kasih Datuk Tasrim. Tambahan silakan. Mengenai golongan orang kurang upaya. Saya nak tanya berapa persen yang kementerian sediakan bagi kawasan perumahan baru untuk golongan OKU ini? Datuk Seri Yang Bertuah, terima kasih yang bertanya. Sebenarnya saya dah sebutkan tadi, setakat ini kita meletakkan 1% dari setiap perumahan diperuntukkan kepada OKU. Seperti mana juga dari segi peljawatan, kerajaan meletakkan 1% peljawatan adalah dikhususkan untuk kurang upaya. Saya pun terfikir Datuk Seri Yang Bertuah, apakah 1% agak besar ataupun masih kecil? Kerana kita perlu membela nasib OKU. Di samping mereka mungkin duduk bersendirian dan mereka juga mungkin duduk bersama orang yang menjaga mereka yang juga perlukan rumah. Saya kita boleh lihat balik Datuk Seri Yang Bertuah, kalau boleh belalah nasib mereka yang kurang bernasib baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Puan Lim Hui Ying. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Dipertua. Soalan saya soalan 7. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Bertuah dan terima kasih Yang Berhormat Senator Lim Hui Ying di atas soalan yang kemukakan. Tuan Yang Bertuah, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat serius dalam menangani serta menghapuskan diskriminasi berasaskan gender terutamanya dalam soal gangguan seksual. Buat masa ini, mekanisme untuk menangani kes gangguan seksual ditangani melalui pelbagai akta dan peraturan seperti yang pertama, Kanun Keseksaan, Akta 574, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun Akta 588, Akta Kerja 1955 ataupun Akta 265, Akod Amalan untuk mencegah dan membasmi kegangguan seksual di tempat kerja bagi sektor swasta, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib Pindaan 2002 PUA 246/2022 dan MyPPSM Caraian PO 312, Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di Tempat Kerja Perkhidmatan Awam serta Sektor Awam. Pada tahun 2012, pindaan telah dibuat dalam Akta Kerja 1955 iaitu Akta 265 di mana peruntukan berkenaan gangguan seksual telah ditambah di bawah bahagian 15A. Pindaan juga telah dibuat di bawah Seksyen 2 yang mendefinisikan gangguan seksual sebagai sebarang kelakuan berunsur seksual sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal yang ditujukan kepada pekerja di mana ia merupakan satu pencabulan
pergaulan maruah ataupun penghinaan atau ancaman terhadap dirinya di mana ia timbul pada dan sepanjang masa pengajiannya. Dan Akta 1955 ataupun Akta 265 adalah terhad pada sektor pekerjaan sahaja, tidak terpakai di Sabah dan Sarawak dan bergantung kepada keputusan majikan untuk menentukan sesuatu aduan gangguan seksual. Bagi sektor awam, pemakaian peraturan Peklilim pengendalian kes gangguan seksual di tempat kerja adalah terhad kepada sektor pekerjaan dan tidak terikat daripada segi perundangan kecuali didapati bersalah dan dikenakan tindakan tata tertib. Jadi, menyedari wujudnya kekangan daripada sudut perundangan dan polisi sedia ada terhadap isu gangguan seksual ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengambil inisiatif untuk menggubal rang undang-undang anti gangguan seksual sebagai forum alternatif untuk mendengar dan menyelesaikan aduan gangguan seksual yang mampu, mudah dan cepat. Jadi RUU ini digubal sebagai satu manifestasi penting sebab bahawa kesalahan gangguan seksual merupakan satu pelanggaran kepada hak asasi manusia, satu bentuk keganasan berasaskan gender dan diskriminasi terhadap mangsa. RUU AGS ini telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 20 Julai 2022 dan insya-Allah akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua dan ketiga di Dewan ini insya-Allah pada hari ini. Jadi mohon sokongan daripada semua ahli yang berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan? Silakan Yang YB. Terima kasih YB Timbalan Menteri. Apakah jaminan atau jaringan sosial kerajaan untuk melindungi kerjaya mangsa ataupun whistleblower dengan izin kalau mereka melaporkan kes gangguan seksual di tempat kerja? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. InsyaAllah kita melalui undang-undang dan akta yang kita sedia ada, kita akan mengambil tindakan. Sebagai contoh apa yang telah diadukan melalui Seksyen 354, yang mana kes yang kita telah kendalikan sehingga 2021 476 kes. Begitu juga melalui Seksyen 377D 80 kes dan Seksyen 509 66 kes yang berjumlah untuk tahun 2021 saja sebanyak 1022 kes. Jadi begitu juga melalui laporan yang kita ambil melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung juga lebih daripada 70 kes, begitu juga melalui JPA. Jadi insya-Allah setiap aduan yang dikemukakan kita akan mengambil tindakan melalui saluran undang-undang yang ada, insya-Allah. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Seri. Yang berhormat Timbalan Menteri, rentatan daripada lulusnya rang undang-undang anti gangguan seksual di Dewan Rakyat baru-baru ini, adakah pihak kementerian telah memulakan sesi libat urus dengan mana-mana majikan swasta atau Persatuan Majikan Malaysia MEF, Malaysian Employer Federation, berkaitan swasta serta organisasi-organisasi kerajaan berkaitan dengan kerajaan sebagai usaha lanjutan untuk mempromosikan undang-undang tersebut sebagai pemantauan bersama dalam sektor kerja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan yang dikemukakan. Memang kita akan terus mengadakan libat urus dengan pelbagai agensi kerajaan termasuk juga NGO dalam untuk kita melaksanakan rang undang-undang yang kita telah luluskan. Dan sebelum ini juga kita telah libat urus bersama juga Majlis Perwakilan Pelajar, Persatuan Majikan Malaysia, Kongres Kesihatan Kerja termasuk Pertubuhan Kerajaan dan juga melibatkan ahli-ahli akademik daripada pelbagai universiti dalam negara kita dan juga melibatkan ke agensi-agensi termasuk agensi di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sumber Manusia dan juga JKM. Jadi insya-Allah sesi libat urus ini akan diteruskan termasuk juga dengan NGO-NGO. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya ialah lebih kurang sama dengan libat urus tetapi lebih mengenai khusus pencerahan, penerangan AGS itu di tempat kerja kepada pihak majikan. Dan adakah kementerian perlu menjadikan satu sijil beroperasi yang perlu dipembaharui pada masa ke semasa? Kerana ini adalah penting. Jika ini menjadi satu sijil beroperasi, dan perlindungan itu boleh dipastikan. Terima kasih.
Terima kasih di atas cadangan dan pandangan yang berhormat Senator. Kita insya-Allah akan selepas rang undang-undang ini diluluskan di Dewan Negara dan diangkat kepada Yang di-Pertuan Agong, insya-Allah kita akan teruskan di bawah urus kita untuk kita membina peraturan-peraturan terhadap undang-undang yang kita telah luluskan. Dan insya-Allah sekadar pandangan untuk penambahbaikan dan juga untuk memperkasakan undang-undang yang kita akan ambil kira dan kita akan ambil perhatian. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zaila binti Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Robert Lau Hui Yu. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Silakan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, agenda pembasmian kemiskinan dan pembangunan inklusif sentiasa menjadi tonggak penting dalam dasar pembangunan sosioekonomi negara. Ini dilaksanakan melalui penekanan kepada pertumbuhan dengan ekuiti serta berasaskan keperluan. Malaysia telah menangani kemiskinan dengan ketara dan merapatkan jurang ketidaksamarataan di kalangan masyarakat tanpa mengira jantina, etnik, status ekonomi dan lokasi. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada kehidupan isi rumah yang terjejas dan memberikan impak kepada usaha untuk menyediakan bagi mengurangkan jurang kemiskinan dan ketidaksamarataan. Insiden kemiskinan telah meningkat sebanyak 8.4% pada tahun 2020 daripada 5.6% pada tahun 2019. Perkali Gini telah meningkat kepada 0.411 daripada 0.407. Dalam tempoh yang sama menunjukkan bahawa jurang pendapatan semakin melebar. Rancangan Malaysia ke-12 2021 ke 2025 telah menggariskan beberapa strategi jangka sederhana dan panjang untuk membasmi kemiskinan dan mengurangkan jurang pendapatan. Antaranya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup golongan miskin, menambah baik akses kepada kemudahan dan perkhidmatan penting, mengukuhkan mekanisme, menyampaikan perkhidmatan dan mengurangkan ketidaksamarataan isi rumah. Bagi strategi jangka masa pendek, bantuan bersasar termasuk pemindahan tunai akan terus disediakan untuk isi rumah miskin dan berpendapatan rendah bagi meningkatkan pendapatan, kuasa beli dan kesejahteraan mereka. Untuk tahun 2020, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 77.7 bilion untuk bantuan kewangan dan subsidi kepenggunaan bagi membantu keluarga Malaysia berdepan dengan cabaran inflasi dan kos sara hidup. Mengambil kira kemiskinan turut melibatkan pelbagai dimensi, bukan sahaja kewangan, bahkan akses kepada kesihatan, penambahbaikan berterusan mentasi penyediaan infrastruktur dan kemudahan asas rumah mampu milik, pendidikan serta perkhidmatan kesihatan berkualiti, perlindungan sosial serta mekanisme penyampaian perkhidmatan akan terus disediakan. Selain itu juga inisiatif utama kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup golongan miskin adalah melalui program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Jabatan dan bertujuan untuk meningkat dan membagaikan sumber pendapatan isu rumah. Program tersebut merangkumi pendidikan, latihan dan kemahiran. Dalam bajet 2022, kerajaan memperuntukkan 1.1 bilion program latihan dan peningkatan kemahiran yang mensasarkan 220,000 peserta dan agensi pelaksana yang pelbagai untuk meluaskan jangkauan program ini. Jadi melalui strategi ini, pendapatan di antara golongan miskin dan kaya jurang pendapatan di antara miskin dan kaya dapat dikurangkan dan akhirnya setiap ahli keluarga Malaysia akan mendapat menikmati keadilan sosial serta taraf hidup yang wajar. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan. Soalan tambahan saya ialah daerah-daerah yang paling miskin adalah terletak di Sarawak dan Sabah.
yang juga mempunyai kemudahan infrastruktur asas yang buruk. Industri-industri di daerah ini mempunyai daya saing yang rendah, yang seterusnya mengurangkan peluang pekerjaan. Apakah tindakan yang kerajaan telah dan akan ambil dalam menangani isu yang asas ini? Ya, secara umumnya, terima kasih pada Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Kita akui bahawa apa yang Yang Berhormat sebutkan tadi betul, yang mana kemudahan-kemudahan asas kalau nak dibandingkan di antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung, Semenanjung lebih ke depan berbanding Sabah dan Sarawak. Tapi walau bagaimanapun, kerajaan pada hari ini memberikan tumpuan juga untuk menyediakan infrastruktur dan juga kemudahan sosial yang lebih baik di Sabah dan Sarawak. Tujuannya untuk mengurangkan jurang perbezaan ataupun jurang pendapatan di antara penduduk di Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Saya percaya sekiranya usaha berterusan dilakukan oleh kerajaan dan agensi-agensi yang berkenaan, bersesuaian, kita akan dapat dalam tempoh beberapa tahun yang akan datang ini, kita akan dapat melihat hasil yang baik untuk meningkatkan pendapatan di kalangan rakyat Sabah dan Sarawak. YB Avandi. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Dipertua. Soalan saya, okey, pada sela berapa tahun sekali kerajaan menilai angka-angka garis kemiskinan, B40, M20 dan golongan asas? Kerana tiap-tiap tahun inflasi semakin naik. Berapa kali? Ada sela berapa tahun sekali kerajaan kaji balik supaya kerajaan dia boleh jawab semakin baik kerana angka tu lama stagnan. Jadi berapa kali setahun, berapa kali sela angka-angka tu diubah berdasar pada nilai inflasi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan tambahan itu. Untuk makluman Yang Berhormat, kita membuat penilaian semula selama 2 tahun sekali. 2 tahun sekali untuk kita menilai semula kadar kemiskinan di negara kita. 2 kali dalam masa 5 tahun. 5 tahun 2 kali dia buat. Maknanya lebih kurang 2 tahun ke 2 tahun setengah lah sekali ya. Jadi dia buat 2 kali dalam masa 5 tahun sebab kadar inflasi ini juga dinilai berdasarkan kepada komoditi yang terpilih lah. Jadi macam selepas COVID ini dibuat juga penilaian dan keadaannya itu sentiasa diperbaharui dari semasa ke semasa. Sebab itu kalau kita tengok sekarang golongan yang mempunyai pendapatan B40 semakin meningkat. Ini berdasarkan penilaian semula yang dibuat oleh DOSM dan menunjukkan jumlah ataupun golongan yang berada di 40 itu dia tak stagnan, dia tak kekal pada jumlah yang sama dalam tempoh 5 tahun tu 2 kali nilai yang dibuat oleh DOSM. Soalan tambahan kepada Yang Berhormat Datuk Edin Shazli bin Sid, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi, di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Hairil Nizam bin Hairuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Seri Timbalan yang Dipertua, soalan saya nombor 9. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Insinyur Teknologis Haji Karul Nizam bin Hairuddin. Untuk makluman ahli yang berhormat, pelarasan tarif elektrik melalui mekanisme pelepasan kos tidak seimbang ataupun imbalance cost pass-through, minta izin, ICPT, disemak setiap 6 bulan sekali dengan mengambil kira kos bahan api dan kos penjanaan yang lain bagi tempoh 6 bulan ke belakang. Sejak Januari 2021 hingga Jun 2022, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM715 juta bagi mengekalkan ribat 2 sen per kilowatt jam kepada semua pengguna domestik walaupun bermula Januari 2022, surcharge sebanyak 3.7 sen per kilowatt jam sepatutnya dikenakan kepada semua pengguna elektrik di Semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, bagi pengguna bukan domestik bermula Januari
hingga Jun 2022, surcharge sebanyak 3.7 sen per kilowatt jam telah dilepaskan kepada semua pengguna bukan domestik, menjadikan bil elektrik mereka naik sebanyak 5.7 sen per kilowatt jam mulai Januari hingga Jun 2022. Seterusnya, kadar surcharge ICPT bagi tempoh Julai hingga Disember 2022 telah meningkat kepada 11.81 sen per kilowatt jam yang sepatutnya dilepaskan kepada semua pengguna dengan ICPT kos sebanyak 7 bilion. Namun begitu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 24 Jun 2022 telah mengumumkan supaya rebat 2 sen per kilowatt jam kepada semua pengguna domestik dan 3.7 sen per kilowatt jam kepada semua pengguna bukan domestik dikekalkan di Semenanjung Malaysia bagi tempoh 1 Julai hingga 31 Disember 2022 dengan kos keseluruhan subsidi berjumlah 5.8 bilion. Dalam hal ini, semua pengguna di Semenanjung akan membayar bil elektrik pada kadar yang sama seperti yang dibayar pada sejak Januari 2022 berdasarkan penggunaan elektrik masing-masing. Oleh demikian, kerajaan menampung subsidi tarif elektrik berjumlah RM6.51 bilion pada tahun 2022 bagi memastikan tiada kenaikan tarif elektrik untuk membantu rakyat menghadapi tekanan inflasi. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Terima kasih kepada jawapan Timbalan Menteri. Kita tahu kenaikan tarif elektrik adalah kerana beberapa faktor dan di antara faktor terbesar adalah kerana kebergantungan kepada sumber arang batu dan juga gas sebagai sumber penjamin elektrik. Ada dua soalan saya. Pertama, bagaimana dengan usaha kerajaan dalam menerokai sumber penjamin elektrik yang baru seperti gas hidrogen, teknologi nuklear bagi mengangkat aspirasi negara bebas karbon menjelang 2050, net zero carbon emission by 2050 dengan izin. Yang kedua, apakah kerajaan mempunyai keazaman politik untuk melaksanakan sistem subsidi bersasar kepada pengguna domestik dan industri seperti yang dilaksanakan oleh negara-negara maju, pass-through dengan izin. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa tiada lagi pembinaan loji arang batu yang baru akan dibuat sebagai salah satu usaha negara untuk mencapai negara neutral karbon menjelang tahun 2050. Selain itu, KESA telah menetapkan sasaran untuk melestarikan sumber penjanaan elektrik negara melalui peningkatan kapasiti tenaga boleh baru TBB kepada 31% tahun 2025 dan 40% pada tahun 2035, selaras dengan aspirasi negara untuk mencapai karbon neutral menjelang tahun 2050. Selain itu, kementerian ini melalui MyPower sedang melaksanakan kajian Future Proofing Malaysian Electricity Supply Industry (MESI) dengan izin a roadmap going forward yang telah meneliti penggunaan teknologi-teknologi baru masa hadapan seperti hidrogen, amonia dan tenaga nuklear. Penerokaan sumber alternatif seperti hidrogen sedang dilaksanakan supaya memastikan sumber penjanaan tersebut adalah berdaya maju sebelum ia boleh digunakan secara meluas. Bagi segi keazaman politik atau political will, kerajaan memang sentiasa perhatian terhadap permasalahan rakyat. Dalam hal ini, tarif elektrik akan sentiasa disemak dalam setiap 6 bulan melalui mekanisme ICPT. Seperti yang berhormat sedia maklum, Kementerian melalui Suruhanjaya Tenaga dan Kementerian Kewangan akan mengkaji kemungkinan pemberian subsidi tenaga secara bersasar. Ini adalah cadangan baik. Terima kasih Yang Berhormat. Walau bagaimanapun, apa-apa keputusan kepada tarif elektrik yang berikutnya akan berdasarkan kepada semakan ICPT menjelang hujung tahun ini yang
bergantung kepada harga bekalan bahan api di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih. YB Dr. Martina. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Soalan saya, apakah ada skim yang disediakan oleh kerajaan untuk menggalakkan pengguna-pengguna premis kediaman, komersial ataupun industri menggunakan tenaga boleh baharu solar? Terima kasih. Untuk pengetahuan yang Imam Rahman, sekarang ini memangnya kita ada program-program khas kepada pengguna untuk menggunakan tenaga solar. Tenaga tersebut adalah dipanggil net energy metering, yang kita menggunakan solar yang dipasang kepada rumah-rumah kediaman, di bangunan-bangunan kerjaan dan juga untuk syarikat-syarikat swasta. Dan program ini sekarang ini masih lagi terbuka kepada semua dan boleh memohonnya terus kepada SEDA, dan program ini memang boleh membantu mengurangkan kos tenaga elektrik untuk jangka masa panjang kepada pengguna. Jadi masih terbuka dan ini adalah peluang yang baik untuk direbuti. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Ali Anak Biju, Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli, di atas jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Dominic Lau Hicai. Terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya, soalan 10. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua kerana bagi peluang untuk kementerian saya bagi menjawab soalan pagi ini walaupun dalam borderline. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebelum saya meneruskan jawapan pagi ini, saya nak buat pembetulan sedikit jawapan saya semalam kerana jangan kacau Yang Berhormat. Kerana Datuk Seri Yang betul, semalam saya jawab kutipan. Saya tanya borderline tu apa bahasa Melayu, Tuan Speaker. Ini masalahnya Datuk Seri Yang betul. Yang saya buat jawab salah sikit semalam kerana tuturan masa yang begitu singkat yang buatkan saya tidak sharp jawab. Saya buat pembetulan. Yang Berhormat tanya semalam, kutipan kalau kita kutip setiap warga asing yang menaiki bas RM1 saja seorang, kita boleh kutip 9.2 juta setahun. 677,000 ke 700,000 sebulan. Bukan sebulan, ya, Datuk Seri Yang betul ya. Saya buat pembetulan. Saya mohon maaf kerana kesilapan sebulan dan setahun itu. Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sedang giat dalam usaha untuk mempertingkatkan infrastruktur pejalan kaki dan pendedahan keperluannya bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas melalui konsep peningkatan willingness to walk dengan izin dalam kalangan penduduk di Kuala Lumpur. DBKL telah pun membuat kajian dan perancangan untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dinaik taraf bagi tujuan ini. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa projek yang telah dan sedang dilaksanakan oleh DBKL di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, seperti projek menaik taraf laluan pejalan kaki berbumbung, projek pemuliharaan imej reka bentuk bandar, projek naik taraf lorong-lorong belakang, projek pocket park dengan izin dan sebagainya. Ketika ini secara keseluruhan 23 kawasan projek di sekitar Bandar Kuala Lumpur telah pun dikenal pasti berpotensi untuk dinaik taraf. Di mana sehingga Julai 2022 daripada 23 projek ini 8 telah pun siap, 7 dalam pembinaan dan 8 lagi di dalam perancangan untuk dilaksanakan. Datuk Seri Yang di-Pertua, terdapat juga beberapa lagi projek yang masih di dalam perancangan dan di peringkat tender. Objektif projek ini adalah untuk menambah baik fasiliti sedia ada di Kuala Lumpur dengan memastikan elemen keselamatan dan keselesaan pengguna ditingkatkan dan diberi keutamaan dalam usaha menggalakkan willingness to walk di kalangan warga Kuala Lumpur. Untuk makluman, projek-projek ini dirancang supaya ianya mempunyai satu jaringan yang lengkap dan apabila siap kelak, ia dapat memberi imej baru atau penjenamaan semula kepada kawasan yang terlibat dan secara tidak langsung dapat menjadi salah satu produk pelancongan bagi Kota Kuala Lumpur. Terima kasih Datuk Seri. Soalan tambahan. Silakan. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Terima kasih jugalah banyak projek, banyak program telah diadakan di Kuala Lumpur kepada warga Kuala Lumpur. Tetapi saya nampak bahawa
masih ramai orang tak guna jalan kaki untuk pergi ke kerja. Saya faham rakyat bukannya malas untuk berjalan, hanya keperluan kehendak tidak menepati permintaan untuk berjalan kaki. Rancangan Malaysia ke-12 telah menyatakan bahawa keboleh capaian yang lemah dalam penyambungan first and last mile adalah faktor yang di mana rakyat tidak gemar mengambil pengangkutan awam. Saya nak cadangkan kepada kementerian dalam mewujudkan satu jawatan kuasa untuk mempromosikan kepentingan jalan kaki dan menggunakan pengangkutan alternatif, terutamanya pada waktu-waktu puncak. Kempen tersebut boleh dibuat bersama dengan pihak swasta, termasuk menggendali insurans, memberi insentif kepada orang awam yang melibatkan diri seperti mata ganjaran. Jangan sekadar kempen, kita perlu menekankan kepentingan dan kena pasti kaedah dalam pendekatan mikro itu. Anda kata, ceria Kuala Lumpur sudah. Baik sekarang kita tekankan sihat Kuala Lumpur. Satu lagi, Datuk Seri Yang di-Pertua, kita juga perlu memperbanyakkan laluan pejalan kaki berbumbung di kawasan Kuala Lumpur. Terima kasih. Silakan, Menteri. Yang berhormat, pandangan yang baik, walaupun saya tidak anggap itu sebagai satu soalan, tetapi saya tambah sedikit, Datuk Seri Yang di-Pertua, bahawa kita Kuala Lumpur banyak buat program untuk menggalakkan masyarakat warga kota supaya berjalan kaki. Seperti yang saya jelaskan semalam, budaya masyarakat kita berjalan kaki untuk exercise. Kerana itu, dengan izin Yang berhormat. Kerana itu, Yang berhormat, kita ada car free morning dengan izin. Setiap hujung minggu kita ada car free morning daripada jam 6 sampai jam 9. Free for all. Exercise, jalan kaki, naik basikal, jogging dan sebagainya. Kemudian Yang berhormat, sekarang ini kita nak tutup pula beberapa laluan. Saya ada di mana ni? Kita ada beberapa laluan. Jalan Tun Abdul Rahman dari simpang Jalan Everson sehingga Jalan Tun Perak setiap hari Ahad. Mula jam 6 pagi sehingga 12.30 malam. Untuk pejalan kaki. Untuk rakyat membudayakan kehidupan mereka berjalan kaki. Kemudian kita sekarang teliti sekarang Yang berhormat, bermula daripada persimpangan jalan Pudu sehinggalah persimpangan Jalan Bukit Bintang, the whole stretch dengan izin. Pun kita akan tutup bermula jam 6 petang sehingga 6 pagi. Ini semua langkah-langkah yang diambil oleh pihak DBKL untuk kita mencetuskan minat di kalangan warga kota yang daripada pelbagai golongan umur dan juga lapisan golongan masyarakat untuk menggunakan kemudahan yang disediakan oleh pihak Bina Raya Kuala Lumpur ni, Datuk Seri Yang di-Pertua, supaya budaya jalan kaki ini dapat dijadikan amalan, seterusnya amalan untuk menjalankan urusan harian mereka, bukan saja urusan sosial. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Celah Daripada Kuala Lumpur. Saya daripada Kuala Lumpur juga. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Benarkan saya bertanya soalan. Tanya Timbalan Menteri kerana cuba membudayakan budaya berjalan kaki. Tadi Datuk Timbalan Menteri mengatakan yang isu keselamatan pun akan diambil kira. Tetapi saya ingin tahu apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian dan DBKL khususnya bagi menjamin keselamatan pejalan-pejalan kaki ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan yang baik daripada Yang berhormat Datuk Seri Senator Zuraina. Keselamatan untuk pejalan kaki ni, untuk makluman Yang berhormat Senator, kita ada 5,000 CCTV di seluruh Bandaraya Kuala Lumpur. Daripada 5,000 ni, Datuk Seri Yang di-Pertua, 2,062 CCTV fokus kepada laluan pejalan kaki. 24 jam, 24/7 Yang berhormat, dengan izin. 24/7. Fokus kepada pejalan kaki, dan daripada itu Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, tambah lagi 250 petugas penguatkuasa yang menjalankan rondaan dari masa ke semasa. Dan ditambah lagi Yang berhormat Datuk Seri Speaker, pemantauan CCTV ini dibuat di Common Center 24/7.
bermakna jenayah akan berlaku. Kita tak boleh cegah 100%, tetapi peratusan dapat kita kurangkan. Dan yang lebih, the beauty of this engagement dengan izin Datuk Seri Yang Di-Pertua ialah siapa-siapa melakukan jenayah tidak akan terlepas, kerana pemantauan secara rapat dan teliti dibuat oleh pihak penguasa di BKL, pihak PDRM, termasuk pihak yang meronda di kawasan yang berkenaan. Jadi Yang Berhormat, jangan risau, keselamatan terjamin, galakkan berjalan kaki, dan saya harap supaya Yang Berhormat juga dapat memudayakan jalan kaki ini atas urusan harian. Terima kasih Yang Berhormat. Satu lagi soalan tambahan Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin bin Alias, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, di atas jawapan yang saya kira cukup jelas tadi. Ahli-ahli Yang Berhormat, pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan ditamatkan. Aturan urusan mesyuarat dan usul untuk menangguhkan mesyuarat di bawah Peraturan Mesyuarat 17/1 oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Hajah Zurainah Musa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua. Bahawa saya, Senator Datuk Seri Zurainah Musa, memohon mencadangkan selaras dengan Peraturan Mesyuarat 17/1 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara agar majlis ini ditangguhkan bagi membahaskan dan merundingkan perkara tertentu berkenaan kepentingan orang ramai yang berkehendakkan disegerakan, iaitu isu kewarganegaraan anak bagi rakyat wanita Malaysia yang lahir di luar negara. Seperti mana yang kita ketahui, isu ini sedang mendapat liputan media yang sangat hangat. Ini ekoran keputusan Mahkamah Rayuan pada 5 Ogos 2022 yang telah memutuskan isu anak-anak wanita Malaysia yang lahir di luar negara yang tidak diberikan kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Berbeza dengan kaum lelaki, ini telah menjejaskan reputasi negara. Ia seolah-olah Malaysia beranggapan wanita tidak sepenting lelaki, walhal kesaksamaan jantina dalam perlembagaan jelas disebutkan. Keputusan Mahkamah Rayuan juga telah meletakkan tanggungjawab kepada Parlimen untuk meminda perlembagaan demi keadilan keluarga yang terjejas. Akan tetapi, Parlimen bergantung kepada kementerian untuk membawa pindaan ini ke Parlimen. Oleh itu, usul ini bukan saya ulang, menyoal keputusan mahkamah, tetapi untuk mendapatkan penjelasan daripada YB Menteri Kementerian Dalam Negeri tentang komitmen kementerian untuk membawa pindaan perlembagaan ini kepada Parlimen. YB Menteri sendiri di Dewan Rakyat pada 22 September 2021 telah menyatakan hasrat untuk meminda perlembagaan bagi mengatasi isu ini. Kelewatan untuk membawa pindaan ini menjejaskan reputasi Parlimen kerana ia seolah-olah Parlimen tidak berfungsi. Setakat ini tiada maklumat daripada kementerian mengenai garis masa, time frame dengan izin maupun komitmen kementerian untuk membawa pindaan ini ke Parlimen walaupun sudah hampir 1 tahun semenjak deklarasi YB Menteri di Dewan Rakyat. Usul ini menepati 3 syarat di bawah Peraturan Mesyuarat 17/1, iaitu tertentu kepentingan orang ramai yang perlu disegerakan bagi menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup rakyat. Oleh yang demikian, saya mohon agar usul ini dapat dibahaskan di dalam Dewan Negara dengan kadar segera. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Hajah Zuraida Musa. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya telah menerima satu pemberitahuan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 17/1
oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Haja Zurainah Musa pada Isnin 8 Ogos 2022. Teks usul itu adalah seperti yang dibacakan oleh Ahli Yang Berhormat Senator Datuk Seri Haja Zurainah Musa sebentar tadi. Seharusnya mendapat perhatian dan pertimbangan. Bagi membolehkan perkara ini ditimbangkan oleh Majlis Mesyuarat, saya sebagai Tuan Yang di-Pertua hendaklah berpuas hati bahawa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu memenuhi 3 syarat. Syarat pertama ialah bahawa perkara itu bersifat tertentu. Syarat kedua, ia adalah bersifat bagi kepentingan ramai. Dan syarat ketiga ialah ia berkendakkan disegerakan. Saya telah meneliti perkara ini dan mendapat bahawa satu, yang tertentu, perkara ini adalah perkara yang tertentu. Dua, kepentingan orang ramai. Ia adalah bagi kepentingan orang ramai kerana melibatkan hal kewarganegaraan anak bagi rakyat wanita Malaysia. Dan tiga, berkendak disegerakan. Perkara ini juga perlu disegerakan. Oleh yang demikian, saya membenarkan usul ini untuk dibahaskan. Mengikut Peraturan Mesyuarat 17/3, usul ini akan dibahaskan pada petang hari ini, Khamis 11 Ogos 2022 di dalam Dewan ini. Saya membenarkan pihak pecadang untuk berbahas selama 30 minit. Dan selepas itu pihak kerajaan akan menjawab selama 30 minit. Tertakluk kepada permohonan dan penyataan daripada ahli-ahli Yang Berhormat, bolehlah menyertai perbahasan itu mengikut kadar yang diberikan pada petang ini. Terima kasih. Rang DR 18/2021, Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021 dengan pindaan di peringkat jawatan kuasa di Dewan Rakyat. Bacaan kali yang kedua. Silakan Menteri. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mohon mengemukakan Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu Rang Undang-Undang bernama Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021 dibacakan kali yang kedua sekarang. Ada sesiapa menyokong? Saya menyokong Tuan Itu. Minta Menteri buat uraian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Datuk Seri Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua kementerian, agensi, jabatan, pertubuhan bukan kerajaan serta akademia yang merupakan ahli pasukan projek khas Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual, Jabatan Peguam Negara dan semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses penggumbalan Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual RUU-AGS. Kementerian telah mengambil inisiatif untuk menggubal RUU-AGS setelah mengambil kira dengan serius aspek-aspek berikut. Pertama, isu gangguan seksual yang terus berlaku dalam masyarakat. Dan kedua, Malaysia masih belum mempunyai undang-undang khusus berhubung gangguan seksual. Gangguan seksual perlu diberi perhatian khusus terutamanya kerana pertama, jika dibiarkan ia boleh mendorong kepada pelakuan jenayah seksual yang lebih berat dan serius seperti serangan atau keganasan seksual dan lain-lain kelakuan tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk sekalipun, termasuklah rogol. Kedua, pelakuan gangguan seksual tidak wajar dianggap kecil, remeh dan tidak penting kerana ia memberi kesan negatif terutamanya kepada psikologi mangsa seperti trauma, fobia, takut dan seterusnya, menjejaskan rutin harian, produktiviti, kesejahteraan dan kehidupan mangsa secara keseluruhan. Usaha penggumbalan RUU-AGS ini telah bermula sejak tahun 2011 menerusi pelbagai mesyuarat, sesi libat urus,
perbincangan dan bengkel melibatkan pihak-pihak berkepentingan seperti agensi kerajaan, NGO dan ahli-ahli parlimen. Kementerian akhirnya membentangkan RUU AGS ini untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada 15 Disember 2021 dan diluluskan di Dewan Rakyat pada 20 Julai 2022. Selain daripada itu, RUU AGS ini juga merupakan manifestasi penting bahawa kesalahan gangguan seksual merupakan satu pelanggaran kepada hak asasi manusia, suatu bentuk keganasan berasaskan gender dan diskriminasi terhadap mangsa. Perkara ini juga selaras dengan komitmen Malaysia terhadap Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang telah disertai sejak Julai 1995 dan juga di bawah peruntukan di bawah perkara 8 dalam Perlembagaan Persekutuan yang memastikan kesamarataan setiap individu serta menolak sebarang bentuk diskriminasi termasuklah berasaskan gender. RUU ini akan menjadi satu akta yang akan membantu membentuk kesedaran masyarakat untuk tidak lagi menormalisasikan gangguan seksual serta mewujudkan persekitaran yang selamat. Ia seterusnya mengadakan peruntukan bagi hak tebus rugi bagi mana-mana orang yang diganggu secara seksual melalui penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual selain menggalakkan kesedaran tentang gangguan seksual dengan mengadakan peruntukan yang berkaitan dengannya. Datuk Seri Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi tujuan penggumbalan RUU AGS, Kementerian telah melaksanakan perkara-perkara berikut. Pertama, soal selidik. Kedua, penubuhan pasukan projek khas. Ketiga, penelitian ke atas perundangan dan dasar sedia ada. Dan keempat, sesi libat urus. Pada tahun 2019, Kementerian melalui Jabatan Pembangunan Wanita telah melaksanakan soal selidik gangguan seksual dalam talian untuk mendapatkan pandangan masyarakat berkenaan gangguan seksual. Hasil soal selidik tersebut menunjukkan sebahagian besar responden 62% menyatakan bahawa undang-undang sedia ada di Malaysia tidak mencukupi untuk mengendalikan kes gangguan seksual. Dan majoriti iaitu 93.7% responden memilih untuk tidak membuat laporan kepada pihak berkuasa kerana takut atau malu untuk melaporkannya dan tidak mempunyai bukti yang mencukupi. Selain daripada itu, pasukan projek khas yang telah ditubuhkan dianggotai oleh agensi kerajaan, ahli akademik dan NGO yang mempunyai kepakaran, pengetahuan dan pengalaman berkenaan kes gangguan seksual untuk membantu dalam membangunkan draft awal RUU AGS ini. Kementerian juga telah mengambil inisiatif untuk meneliti semula perundangan dan dasar sedia ada berkaitan gangguan seksual seperti Kanun Keseksaan Akta 574, Akta Kerja 1955, Akta 265, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga telah mengadakan beberapa sesi libat urus dan sesi penerangan dengan pelbagai pihak berkepentingan yang terdiri daripada wakil agensi kerajaan, ahli akademik, pertubuhan bukan kerajaan, Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia dan Majlis Perwakilan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi. Sebagai persediaan bacaan RUU AGS 2021 di Parlimen, Kementerian telah mewujudkan platform soal selidik atau maklum balas menerusi laman mikro yang telah dijalankan mulai 1 Januari 2022 untuk mengenal pasti tahap penerimaan masyarakat awam kepada RUU AGS. Hebahan mengenai laman mikro ini telah dibuat menerusi pelbagai medium, antaranya stesen radio, stesen televisyen dan hebahan email kepada kementerian, agensi serta institusi pengajian tinggi. Hasil soal selidik awam tersebut mendapati lebih daripada 87% responden bersedia untuk melaporkan kes gangguan seksual kepada tribunal bagi anti gangguan.
Baik, bertemu kembali dari langsung dari Parlimen dan ketika ini sedang berlangsung bacaan kali yang kedua bagi rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021 oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ketika ini sedang berlangsung dan pastinya akan bawa kepada pelbagai persoalan dan juga perbincangan lanjut berkenaan dengan perkara berkenaan. Dan kalau kita melihat kepada pertanyaan bagi jawab lisan bagi aturan urusan mesyuarat, antara perkara yang kita beri perhatian sejak awal pagi tadi adalah berkenaan dengan pertanyaan Tuan Insenior Muhammad Nasir bin Hashim kepada Menteri Keuangan berkenaan dengan penilaian ataupun nilai pertukaran ringgit Malaysia dengan US dollar. Dan sedikit rumusan daripada jawapan yang kita terima, di mana kerajaan melalui Bank Negara Malaysia ataupun BNM tidak bercadang untuk menambat ringgit kepada dolar Amerika Syarikat AS kerana langkah itu punya risiko dan pergantian trade-off yang besar. Ini bermakna ini bukanlah satu dasar yang terbaik untuk ekonomi Malaysia, dan kadar pertukaran ringgit yang fleksibel pada masa ini merupakan satu dasar yang penting bagi mengimbangi keperluan mengejut keluaran dengan kepentingan untuk menyokong aktiviti ekonomi domestik meskipun dalam keadaan pasaran keuangan dan kadar pertumbuhan ekonomi global yang tidak menentu. Dan perlu kita ingat juga bahawa kekuatan mata wang sesebuah negara juga bergantung kepada asas ekonomi yang kukuh. Dan persoalan berkenaan dengan perkara yang terkait dengan pembekalan ayam dan sebagainya, kementerian telah melakukan pelbagai usaha di bawah bidang kuasa kementerian untuk menangani masalah kekurangan bekalan ayam dan telur di pasaran. Antara langkah yang saya boleh rumuskan adalah menjalankan pemantauan ke atas 20 syarikat pengeluar ayam pedaging ayam yang merangkumi 3 syarikat integrator dan juga membuat unjuran pengeluaran ayam yang dilakukan setiap bulan bagi membolehkan kementerian merangka pelan tindakan sewajarnya sekiranya dijangkakan akan berlaku kekurangan bekalan ayam, dan antara lain adalah melakukan pemeriksaan harian bagi memantau kedudukan bekalan dan keberadaan ayam dan telur di setiap rantaian pengedaran, iaitu di peringkat pengeluar, pemborong dan peruncit. Itu sedikit sebanyak rumusan yang kami dapat bawakan kepada anda dan kami akan bawakan dari semasa ke semasa, khususnya di Berita Tengah Hari selepas ini. Dan kepada anda yang sedang menonton kami di TV1 dan juga di Berita RTM, anda juga boleh teruskan tontonan di streaman langsung di rtmparliament.rtm.gov.my dan juga di rtmclick.rtm.gov.my /RTM Parlimen, dan juga anda boleh menonton kami juga menerusi aplikasi RTM Click yang anda boleh muat turun di aplikasi dan juga di telefon pintar anda. Baik saudara, ketika ini adalah mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 bagi tahun 2022 dan hari ini merupakan hari terakhir bagi minggu yang pertama, dan minggu depan ada lagi 2 hari persidangan Dewan Negara, iaitu pada Isnin dan Selasa, dan kami akan terus bawakan kepada anda perbincangan-perbincangan dan apakah yang akan terus menjadi perhatian kita semua kepada rang undang-undang yang dibaca untuk kali kedua sebelum ia diluluskan di peringkat Dewan Negara, dan pastinya ia akan memberi manfaat kepada kita semua keluarga Malaysia untuk kita memahami apakah rang undang-undang yang sedang berlangsung, yang sedang dibahaskan dan yang akan diluluskan, supaya setiap intipati rang undang-undang itu kita dapat fahami di setiap peringkat. Dan seperti biasa kita akan bawakan kepada anda penjelasan dan juga perincian berkenaan dengan urusan mesyuarat hari ini dalam Berita Tengah Hari di saluran Berita RTM dan juga di TV1. Saya Khairul Hafiz Yunus, terima kasih menonton. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum.